Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Iqbal Ahmad dan ini adalah teori perpisahan sejagat. 3.4 kromosom X dan Y. Tidak, saya pikir perempuan transgender bukan perempuan sebenar. Saya pikir perempuan sebenar sepatutnya mampu secara amnya untuk melahirkan bayi dan mereka mempunyai alat kelamin perempuan. Dan mereka memiliki kromosom XX. Dan saya pikir penanda biologi adalah sesuatu yang relevan. Petikan kata-kata Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson adalah salah seorang daripada intelektual tersohor yang dapat dilahirkan tamadun barat abad ini. Dalam salah satu sesi wawancaranya pada tahun 2018, beliau telah mengeluarkan kenyataan di atas, yang sepatutnya menjadi argumen muktamad kepada tuntutan oleh golongan LGBTQ untuk kononnya menjadi diri mereka sendiri. Secara ringkasnya, kromosom adalah gugusan DNA yang wujud seperti benang yang melingkari sejenis protein yang dikenali sebagai histon dalam setiap sel haiwan dan tumbuhan. Dalam konteks manusia, setiap sel manusia akan memiliki 46 set kromosom, dan dua daripadanya akan terdiri daripada pasangan kromosom XX untuk perempuan atau XY untuk lelaki. Jantina manusia yang ditentukan oleh pasangan kromosom ini sepatutnya adalah sesuatu yang bersifat natural, mutlak, dan tidak boleh disangkal lagi. Namun, kedangkalan pemikiran golongan LGBTQ yang disokong kuat gerakan feminisme mendakwa bahwa penanda biologi berkenan adalah sesuatu ataupun suatu konstruk sosial semata yang tidak relevan. Kromosom X dan Y adalah dua kromosom yang menentukan jantina bayi yang akan lahir sama ada lelaki atau perempuan. Seperti yang umum sedia maklum, cara pewarisan bahan genetik daripada ibu bapak kepada anak adalah anak akan menerima satu salinan bahan genetik daripada ibu dan satu salinan bahan genetik daripada bapak. Oleh yang demikian, kromosom yang diperbuat daripada bahan genetik DNA juga diwarisi dengan cara yang sama, seperti dalam Raja 3. Dalam hal ini, anak boleh mewarisi satu kromosom X daripada ibu dan satu kromosom X daripada ayah untuk membentuk pasangan kromosom XX yang akan menjadikan jantina anak tersebut sebagai perempuan. Namun, sekiranya anak mewarisi kromosom Y daripada bapak, maka jantina anak itu akan menjadi lelaki. Sedikit fakta unik berkenaan kromosom Y adalah ia hanya mengandungi 55 gen berbanding 900 gen yang terkod dalam kromosom X. Daripada jumlah 55 gen itu, terdapat sejenis gen yang dikenali sebagai SRY, gen yang bertanggung jawab kepada pembentukan testis dan seterusnya pembentukan alat kelamin lelaki. Berdasarkan apa yang berlaku dalam Raja 3, perempuan yang mewarisi pasangan kromosom XX sepatutnya mempunyai jumlah gen yang 2 kali lebih banyak berbanding lelaki, sekaligus menjadi perempuan secara biologi lebih superior berbanding lelaki karena dapat menghasilkan lebih banyak protein pelbagai fungsi. Namun, hakikatnya tidak semudah itu, karena meskipun mewarisi sepasang kromosom XX, tetapi hanya satu daripadanya yang akan berfungsi disebabkan oleh mekanisme X inactivation. Hal ini berbeda dengan kromosom XY yang diwarisi lelaki, di mana kedua-duanya akan menjalankan proses transkripsi dan menghasilkan protein. Raja 3 menunjukkan gambaran umum pewarisan kromosom penentu jantina dalam keadaan normal dan melahirkan manusia dengan ciri normal. Namun, terdapat juga situasi di mana pewarisan kromosom tidak berlaku dengan cara normal disebabkan oleh mutasi. Raja 3 menunjukkan gambaran umum pewarisan kromosom penentu jantina dalam keadaan normal dan melahirkan manusia dengan ciri normal. Namun, terdapat juga situasi di mana pewarisan kromosom tidak berlaku dengan cara normal disebabkan oleh mutasi, dan inilah barangkali yang dijadikan sandaran oleh golongan LGBTQ untuk menjustifikasikan gaya hidup mereka. Sebagai contoh, terdapat wanita yang mengidap sindrom trisomi X yang menyebabkan individu berkenaan memiliki 3 kromosom X dan bukannya 2. Hal yang sama turut berlaku kepada sebagian kecil lelaki yang pula mengidap sindrom 47XYY yang menyaksikan kewujudan tambahan satu kromosom Y. Antara kesan signifikan kekurangan atau lebihan kromosom adalah kecenderungan untuk seseorang individu menonjolkan sikap yang bertentangan dengan jantina biologinya. Namun berita baiknya, keadaan abnormal sedemikian bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi melalui gen. Per September 2016, Jordan B. Peterson yang juga merupakan seorang profesor psikologi di University Toronto pernah mendapat perhatian umum selepas mengkritik kerang Undang-Undang C-16 yang merupakan pindahan ke atas Akta Hak Asasi Manusia dan Kanun Jenayah Negara Kanada. Menerusi pindahan tersebut, golongan LGBTQ telah diberikan hak untuk memilih kata ganti diri bagi mewakili identiti mereka, yang mana hak tersebut membolehkan mereka memaksa mana-mana individu atau kumpulan untuk menggunakan deretan kata ganti diri baru ciptaan mereka selain he atau she, dan keengganan menggunakannya boleh disabitkan kesalahan di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Karena kritikannya yang menyifatkan undang-undang tersebut sebagai satu bentuk paksaan yang turut bermotifkan politik,
Seramai 200 orang pensyarah daripada University Toronto telah menandatangani petition mendesak pihak universiti untuk memecat beliau. Rentetan daripada isu yang dibangkitkan oleh Jordan Peterson itu, sebuah diskusi telah diadakan pada tahun yang sama menerusi rancangan The Agenda with Steve Paikin 2016 dengan menampilkan 5 orang panel jemputan. Nicholas Matt adalah antara tetamu rancangan tersebut dan merupakan seorang pensyarah daripada Fakulti Kajian Kepelbagaian Seksual di University Toronto. Dalam diskusi tersebut, Matt yang mengajar subjek kajian transgender telah memulakan hujahnya untuk mempertahankan kewujudan LGBTQ dengan membuat kenyataan bahwa penentuan seks, yakni jantina secara biologi adalah tidak benar dan tidak wujud sama sekali. Dalam pada itu, Mary Rogan, seorang penulis transgender yang juga mewakilkan dirinya sebagai suara LGBTQ dalam forum tersebut pula berpendapat bahwa isu berkenaan transgender adalah sesuatu yang tidak memerlukan statistik untuk menjadikannya sesuatu yang relevan untuk diketengahkan. Kenyataan Rogan pula disokong oleh Kyle Kirkup, profesor di University Ottawa yang menyokong hak transgender sebagai sebagian daripada hak asasi manusia. Sejak itu, permasalahan lebih besar kini telah timbul dengan kemunculan atlet-atlet transgender yang mendominasi acara sukan antarabangsa dalam kategori wanita, seperti halnya dengan Veronica Ivy, atlet transgender pertama yang menjuarai acara berbasikal trek dunia wanita pada tahun 2018. Menurutnya, wanita transgender berhak menyertai acara sukan antarabangsa sebagai wanita. Sebenar, karena kewujudan wanita transgender adalah diiktiraf di sisi undang-undang antarabangsa. Duka citanya, antara faktor utama yang menjadikan acara sukan masih relevan pada abad ini adalah karena peranannya sebagai platform untuk mengukur keupayaan maksimum biologi manusia lelaki dan perempuan. Dengan menjadikan lelaki berpenampilan perempuan sebagai juara acara sukan kategori wanita, secara langsung telah menjadikan kategori wanita dalam sukan sebagai tidak lagi relevan. Andai pandemik COVID-19 tidak melanda dunia, acara Sukan Olimpik Tokyo 2020 sudah pasti akan diteruskan penganjurannya, dan menyaksikanlah dunia lebih ramai atlet wanita berakhir dengan kehampaan apabila segala penat lelah dan usaha keras latihan mereka dirampas oleh kumpulan lelaki berpenampilan perempuan. Dalam hal ini, barisan feminis seharusnya menyadari bahwa stereotip itu bukanlah wujud dengan sendirinya, melainkan terjadinya proses penilaian berpanjangan. Bak kata pepatah, bak kata bijak pandai, kadang-kadang stereotip itu fakta. Gagal menerima hakikat perbezaan yang wujud menjadikan perjuangan mereka buta. Namun, berkat usaha keras Amerika Syarikat yang menyebarkan nilai-nilai garapan hak asasi manusia melalui peperangan, habis negara daripada seluruh pelosok dunia dipaksanya menerima ideologi hak asasi manusia garapannya, termasuk memaksa negara-negara Islam mengiktiraf LGBTQ. Menurut Plato, masyarakat seharusnya tidak hanya mencari kehidupan yang baik dan berpaksikan kegembiraan semata, sebaliknya harus turut mencakupi cara kehidupan yang berakhlak mulia. Kenyataan Plato ini senada dengan kenyataan Thomas Hobbes, seorang ahli falsafah Inggris abad ke-17 yang pula berpendapat bahwa andai manusia itu dibiarkan hidup bebas tanpa kawalan, sudah pasti manusia akan hidup dalam konflik berpanjangan. Meskipun begitu, deklarasi kebebasan terus saja dimaterai, sekaligus melahirkan subspesies manusia termaju di planet ini yang bisa membiak melalui hubungan sejenis. Dengan kewujudan golongan ini, masa hadapan manusia kini lebih terjamin, dan lelaki dan perempuan tidak lagi saling memerlukan antara satu sama yang lain. Sekaligus menggembirakan pejuang-pejuang feminisme yang telah berabad lamanya memperjuangkan hak ketuhanan ke atas lelaki. Keadaan ini telah menyebabkan golongan bijak pandai abad ini terjepit dalam ketololan, dan semuanya berpunca daripada satu deklarasi kebebasan.